Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa perlu untuk saya kongsi cerita-cerita yang mungkin lebih tepat. Mungkin dulu saya pernah buat satu cerita ataupun saya mengecarakan rancangan cerita seram, misteri jam 12 ataupun paranoia 12 malam macam itu awalnya, dan kemudian jadi misteri jam 12 dan sebagainya. Dan cerita-cerita tu mungkin berlainan dengan cerita sebenarnya. Jadi kisah-kisah sampai sekarang, sampai hari ini, walau di mana pun saya lihat ramai kawan-kawan, orang sekeliling suka dengan cerita-cerita hantu. Tapi hantu yang sebenarnya, yang kita nak faham, mungkin susah untuk kita terima pasal dia lebih bosan. Jadi kalau kita nak cakap tentang cerita hantu yang boleh saya kaitkan dengan ketika ini, yang tak henti-henti orang kalau bercerita dan mereka yakin sepenuh-penuhnya, antaranya cerita hantu semasa memancing. Jadi untuk anda yang mungkin memancing, anda dah biasa dengar cerita ni, dan antara cerita-cerita yang mungkin masuk akal, ada cerita-cerita yang mungkin susah nak percaya, ada cerita-cerita yang mungkin mungkin ya, mungkin tidak. Jadi macam mana? Apa yang kita patut buat? Jadi kita balik kepada yang kita faham. Sebenar-benar hantu, contohnya lah, kalau kita dengar kisah orang kata mereka keturunan-keturunan orang bunian, ataupun mereka keturunan-keturunan orang laut yang ada saka, ataupun lebih kita boleh terima orang yang orang biasa cakap lah, kita pernah dengar macam dia keturunan buaya atau kembar buaya. Dia keturunan-keturunan yang macam kalau orang biasa pancing dapat ikan 10 ekor, dia boleh dapat lebih 20, pasal dia ada keturunan ataupun dia kembarnya buaya. Jadi cerita-cerita seperti ini yang saya kata nak percaya, tak nak percaya. Jadi apa yang sebenarnya gangguan sebenar-benarnya? Kalau bagi saya, orang yang pancing malam, sebab pertama kalau awak lihat tangan yang belang-belang macam ni atas adalah sebab orang yang pancing siang. Jadi orang yang pancing malam, syoknya sejuk, dan kemudian ikannya mungkin lebih banyak gigitan, lebih banyak peluang untuk tangkap ikan pada malam hari. Dan tempat-tempat yang kita pergi pula, kalau dah biasalah, kalau dah malam-malam mana ada orang. Dan selalunya tempat-tempat yang kita pergi, yang kita suka pergi, adalah tempat-tempat yang mungkin menyeramkan. Kadang-kadang seram tu bukan pasal kita benar-benar nampak ada pontianak menjelma depan kita, tetapi kita dengar kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang-orang sekeliling. Saya berpendapat, secara peribadi, orang yang memancing malam, saya mengatakan orang yang pancing malam ni kadang-kadang ada spot-spot atau tempat-tempat tertentu yang mereka tak nak orang lain kacau, tak nak orang lain pergi tempat tu. Mungkin ada lubuk-lubuk tertentu dan tempat tu ditanam ataupun disembunyikan dari orang lain dari tahu. Mungkin kalau tahu pun, orang-orang yang tahu tu adalah orang-orang kawan-kawan kenalan dia mungkin. Jadi nak cegah ni, selalunya saya berfahaman lah, saya lebih masuk akal kalau kita kata kenapa ditakut-takutkan orang. Macam cerita dulu-dulu, malam Jumaat jangan keluar, nanti ada hantu. Apa hikmah di sebaliknya? Jadi budak-budak tak merayap malam-malam, sebab memang merupakan satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Apabila maghrib, kita masuk dalam rumah, jangan sampai keluar terliar dengan jin-jin yang dengan azan merayap melari masuk, terkentut-kentut dan sebagainya lah, yang kita faham lah. Jadi kita lihat hikmah di sebalik nak takut-takutkan budak-budak malam Jumaat jangan keluar rumah, maghrib semua masuk rumah, adalah hikmahnya untuk mematuhi apa yang diajar. Jadi sama juga kalau orang kata kau jangan pergi tempat tu keras. Kalau betul keras, kalau betul ada sampai je awak akan dicekik oleh pontianak, kenapa orang tu pergi? Dia nak cegah kita dari pergi tempat ataupun spot dia. Jadi yang kita maksudkan adalah dengan sengajanya diada-adakan cerita untuk cegah orang dari pergi tempat-tempat yang dia tak nak kita pergi. Tempat tu keras, kau pergi jangan pergi seorang. Kalau boleh jangan pergilah.
batu-batu keras. Tapi ikan bagus. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa tujuan sebenar. Kita belum pernah dengar dilaporkan dalam berita mungkin seorang yang sedang memancing dicekik pontianak dan nampak gigitan gigi pontianak di leher dan sebagainya. Mungkin yang kita dengar, aku nampak kelibat-kelibat. Mungkin. Jadi saya tak nafikan tentang kewujudan jin-jin, makhluk halus dan sebagainya. Tapi apakah tujuan sebenar seandainya kalau ada hantu sekalipun? Ada orang mengatakan dia dah pergi pancing, hantu tu ikut dia balik. Contoh, dia kata dia dah balik, rumah dia berpasir. Kita pergi pelaut macam ada pasir kan. Tapi dia kata rumahnya berpasir. Dan ada rasa gangguan-gangguan telah berlaku di rumah. Saya pendek cerita. Kalau anda nak cakap tentang gangguan yang kita faham. Apabila Nabi Adam dicipta, ini kisah dalam Quran. Jadi kita tak boleh cakap ni cerita dongeng. Sebab dalam Quran, untuk anda yang beriman, tentu akan terima cerita ni. Iblis tidak mau sujud kerana dia sombong. Jadi apabila dia sombong, apa dia buat? Dia kata dia nak kacau keturunan anak cucu Adam dari bawah, tepi, depan, belakang. Jadi kita mesti faham apa yang dia nak bawa kita ni, anak cucu Adam ni. Dia nak ganggu kita untuk bawa tarik ke neraka. Dan Allah izinkan. Tapi Allah kata tak boleh mengganggu mereka yang beriman. Siapa yang tak beriman dan diganggu, memang dia rugi. Jadi kita mesti faham dalam keadaan tu, kalau betul kita diganggu, saya cakap macam ni. Seandainya anda kaki pancing, anda pergi pancing tapi anda tak solat. Sepanjang hari, dari pagi subuh sampai ke 2-3 hari anda mungkin berada di situ tak solat, itu namanya dia dah kena ganggu dah. Dia dah kena hantu tu dah kacau dia. Jin tu dah berkesan. Gangguan pertama apabila pergi memancing, lupa tentang perintah. Solat dia tak buat. Besar punya gangguan dah terkena dah. Tak payah nak cakap pasal pontianak gigit semua. Jadi, kalau betul anda pergi ke satu tempat dan kemudian anda lupa nak solat, 2-3 waktu, daripada subuh tak buat, zuhur tak buat, asar tak buat, maghrib tak buat, isyak tak buat kan. Ini dah terang-terang dah kena gangguan. Antara dua perkara yang saya patut dicegah adalah dengan perkara-perkara yang syirik. Syirik apabila anda menduakan Tuhan. Kira anda kata okey, rezeki Allah kasih betul, tapi kita kena pakai benda ni. Contohnya nak kena asap-asap dia punya joran contohnya. Ada petua-petua tertentu, joran ni dah ada jin duduk. Jadi jangan langkah kerana nanti jin tu marah. Kerana ini yang bawa kita rezeki masuk. Ini antara benda syirik-syirik seperti dalam memancing ni yang saya kata dah memang kena ganggu. Dia bukan pasal pontianak balik ikut dia bertinggi awak tengah memancing dan kemudian kena cekik, kita balik kena ganggu. Bukan macam tu, tapi malah dari istilah lain. Itu yang syirik. Besar punya gangguan. Selisih na'udzubillah min zalik. Jadi moga kita terpelihara dari benda tu. Dah lah kita tak solat, lepas tu kita buat benda-benda yang syirik. Ini gangguan kalau 2-0 ni di Jahannam. Yang ketiga, antara benda kita ada satu benda yang takabur. Benda takabur ni dia rasa dia lebih baik dari orang lain. Contohnya dia sampai aku tahu, kau tak tahu. Barang aku mahal, dia sombong pula tu. Barang dia mahal, lebih mahal dari barang orang yang memancing bersama dia. Ini antara benda yang kata, kalau nak kata gangguan ini sah antara orang-orang yang telah memancing ataupun pergi pancing, tak kira tempat tu keras ataupun lembut, tempat tu keras ataupun tempat tu tak ada gangguan, orang tu dah kena gangguan. Kalau tujuan memancing yang selama ni ramai orang tanya, kau ni syok sangat, apa ada tu pancing? Pergi pasar lah beli ikan. Dia satu benda yang kita dalam setiap hari kita lakukan, tak kira pancing, tak kira kita pergi kerja ataupun kita buat apa sekalipun. Kita dahulukan Tuhan Allah SWT yang segala-galanya. Contoh, kalau kita pergi laut, untuk saya tak tahu kalau anda boleh setuju ataupun anda antara kaki pancing yang ada sehaluan dengan saya, laut itu luas berbanding kolam memancing, berbanding reservoir ataupun air tawar yang terkawal. Tapi laut itu merupakan satu tempat yang sangat luas, yang kita tahu tentu ada ikan, tapi tentu kita tak dapat. Walaupun anda menggunakan barang yang mahal, walaupun anda menggunakan
umpan yang segar yang anda jala ataupun anda beli di pasar ataupun dan sebagainya, anda korek untuk dapatkan umpan dan sebagainya. Walaupun anda lakukan ikhtiar segala apa knowledge ataupun ilmu-ilmu yang anda dapat dari otai-otai orang-orang lama dan sebagainya, tapi belum tentu yang Allah akan berikan rezeki ikan, sama ada ketam ataupun haiwan-haiwan laut lah pada anda. Dan itu dia, bila kita tawakal, kita mungkin lontar yang umpan dan juga batu ladung dan sebagainya, dan kemudian kita duduk di situ dalam keadaan bertafakur, dalam keadaan melihat laut yang begitu luas, yang kita dapat lihat ikan lompat, kadang-kadang kita dapat lihat ataupun kita dengar bunyi percikan air, ikan yang percik air dan sebagainya. Ini antara yang boleh dikatakan kita tahu ada ikan, tapi ikan tu tak gigit. Orang sebelah dapat, kita dapat, ataupun kita dapat, orang yang tak dapat. Jadi yang tu kata rezeki masing-masing. Masya Allah, kalau kita dari awal kita letak rezeki masing-masing, walaupun orang tu pakai joran yang murah ataupun mungkin pakai ambo yang setakat di tangan saja dan baling, dan mereka dapat ikan yang besar ataupun dapat ikan kecil ataupun tak dapat ikan, walaupun pun yang mereka lakukan ditanamkan dalam hati yang memberi bukan kerana kita pandai ataupun barang-barang kita, kerana Allah pilih untuk memberikan bahagian untuk kita. Dan apa kita dapat bahagian tu, apa yang kita lakukan? Adakah kita bersyukur ataupun kita megah dan sombong, tunjuk kepada orang lain, letak di Facebook, tunjuk dengan kawan, lihat aku Anyi. Sombong. Dia sombong, dia akan rasa macam dialah, akulah orang yang pandai, akulah orang yang ada ilmu, akulah lebih tahu dari korang. Jadi benda-benda macam ini antara gangguan-gangguan yang sebenar-benarnya kita harus akui dan kita harus elak dan cegah dari perkara itu berlaku. Syaitan, iblis, laknatullah, ya, dia akan cuba macam-macam cara untuk mengganggu kita dan menghirit kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita harus faham keadaan gangguan, misteri yang sebenarnya setiap hari, setiap saat saya bercakap ni pun ada gangguan yang mengganggu. Mungkin mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Na'udzubillah min zalik. Macam iblis, laknatullah, dia dah laksanakan tugas yang Allah berikan untuk dunia, dan kemudian dia balik, bila dipanggil para malaikat, dia pun turut serta bersama, walaupun dia bukan malaikat, tapi dia digolongkan dalam golongan orang yang baik sampai Nabi Adam dicipta. Dia sombong, dia kata dia baik, kenapa mesti sujud dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi anda bayangkan kesombongan, kadang-kadang kita lebih tahu dari orang lain, dia ada gangguan di situ. Macam iblis, mungkin syaitan membisik cakap engkau pandai, dia bodoh. Dan gangguan dari segi memancing, memang kita faham. Tempat-tempat yang memang ada jin yang kita takut. Contohnya kalau anda ikuti Misteri Jam 12 masa saya mengendalikan, kita takut. Saya telah mengisahkan cerita-cerita tentang jin yang berada di laut, ataupun jin yang memang tujuan dia nak pecah belahkan keluarga. Contohnya ada jin yang ditugaskan seperti itu. Jadi laut kita takut, memang ada benda-benda yang pelik-pelik, tapi atas dasar takut kita berta'udz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan dengan Allah. Tujuan kita bukan nak tunjuk orang aku tak takut, aku pergi tempat ni, aku ada ilmu, aku bukan kosong. Itu antara benda yang memang jin kacau. Jin kacau pasal apa? Dia kata dia dah keturunan kita, dia dah golongan kita, dia dah berjanji. Contohnya, kalau kita ta'udz, lepas tu member kita ajar, kau ni masuk, kau nak kena kasih salam. Salam dia macam mana? Tumpang datuk nenek, cucu tumpang jalan, cucu tumpang pancing, cucu tumpang. Anda mengaku, bila melafaz macam itu, anda mengaku yang anda ni cucu kepada syaitan, kepada jini, kepada iblis ni, semua keturunan-keturunan dia lah. Sebab tak apa. Kau dah mengaku kau cucu aku kan? Kau tak minta perlindungan dengan Allah, kau minta perlindungan dengan aku lindung kau. Jadi, part macam itulah yang kita dah terganggu. Kita percaya dan kita sebarkan dengan orang lain. Kau masuk tempat ni, kau kena buat macam ni. Ada ritual ataupun ada benda-benda tertentu yang kita patut kena buat dan sebagainya. Jadi, saya ajak pada diri saya, jangan sekali yang pertama sekali sombong. Walaupun kita pancing, kita dapat ikan besar, ataupun kita dapat ikan yang orang lain susah dapat.
Kadang-kadang bukan pasal kita punya perambut ataupun ikatan kita ataupun hook, ataupun memang Allah pilih kita untuk menerima ikan itu, dan kemudian apa kita lakukan dengan kesyukuran itu. Syukur, lafaz Alhamdulillah. Yang kedua, dalam hati kita syukur, ini rezeki pemberian Allah SWT. Yang ketiga, apabila kita cakap syukur ni, kita laksanakan. Ikan tu kita bawa balik, adakah kita membazir ataupun kita masak dan kita beri keluarga kita makan, kita beri orang yang memerlukan makanan dan sebagainya. Kita laksanakanlah, dapat benda yang kita syukurkan itu dengan jalan yang baik, bukan buat benda yang tak baik. Sampai di sini saja saya ajak berbincang. Kalau mungkin apa yang dituturkan merupakan sesuatu yang mungkin salah, anda betulkan saya. Selagi mana yang tujuan saya untuk mengkabarkan kisah-kisah misteri di sebalik memancing, contohnya pada hari ini, adalah untuk kita sama-sama renung. Adakah kita antara orang yang memang nak ikut apa yang sejak Nabi Adam dan keturunannya. Contohnya Nabi Adam mengisahkan kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal, wafat, dia mengatakan pada anak-anaknya, jangan ikut syaitan. Jadi jangan terpedaya dengan gangguan-gangguan syaitan. Inilah sebenar-benar misteri yang sebenarnya kita lupa, yang telah pun dijanji, bersumpahnya Iblis laknatullah tu, dia bersumpah dia nak ganggu kita. Bukan saja malah dalam memancing, malah dalam kehidupan kita seharian pun. Jadi kita reflect balik, kalau saya salah, awak betulkan, tegur saya, Zan salah tadi, kiri kanan ataupun apa-apa yang mungkin hujah saya bertentangan dengan fahaman dan apa yang anda telah pelajari. Sekian saja, moga menjadi manfaat untuk anda yang mungkin kaki pancing dan sebagainya. Walaupun wallahi saya tak ada niat untuk menindas ataupun canon nak kena-kenakan orang yang memancing. Saya tak ada niat untuk mengecilkan mana-mana pihak ataupun menyinggung sesiapa. Saya tak ada niat pun untuk menekan ataupun matikan mana-mana pihak. Wallahi saya tidak ada niat untuk menyinggung mana-mana pihak dan perasaan sesiapa. Jadi dari itu, maafkan saya seandainya anda tersinggung, seandainya percakapan saya melanggar dan menyinggung, menyakiti hati anda. Saya tiada niat untuk melaksanakan seperti itu. Sekian, maafkan saya. Moga Allah merahmati kita semua. Moga Allah sentiasa bantu kita untuk melawan, iaitu syaitan, melawan gangguannya dan hasutan dan sebagainya. Dan moga kita dapat siapkan diri untuk jadi orang yang lebih baik lagi, terutamanya yang kita akan menghadapi bulan Ramadan, insya-Allah. Sama-sama lah kita dapat faedah dari misteri kehidupan kita pada hari ini, dan kita dapat melawan segala kesusahan, dan dengan bantuan Allah SWT, moga kita dikelilingi oleh orang yang baik-baik dan akan berkumpul di jannah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.